Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan, bersama-sama dengan Dr. Daniel di petang yang permai ini. Hari ini hari Ahad 3 petang 27 November 2022 bersamaan dengan 2 Jamadil Awal 1444 Hijri, dan kita bersiaran secara langsung dari Surau Al-Fatih di Kompleks Belia dan Sukan Batu Uban, Pulau Pinang. Live streaming pada petang ini dipancarkan dengan bantuan kerjasama Ridwan dan juga Jeffrey. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah, rakyat Malaysia baru selesai PRU ke-15 mereka, dan pengundian telah dilakukan pada 19 November 2022, dan akhirnya berlakulah parlimen tergantung ataupun hang parlimen, yang mana tidak ada kumpulan politik tertentu yang mendapat majoriti mudah untuk membuat kerajaan di Malaysia. Dan akhirnya Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, alhamdulillah, telah mencadangkan sebuah kerajaan perpaduan. Dan saya amat teruja dan bergembira dengan kebijaksanaan tuanku ketika tuanku mencadangkan agar PN dan PH bergabung membina sebuah kerajaan perpaduan. Tetapi Muhyiddin telah menolak, PN telah menolak cadangan tuanku itu, dan akhirnya berlakulah apa yang berlaku, iaitu berlakulah kerajaan perpaduan di penjuru yang lain. PH bergabung dengan kumpulan politik yang lain, dan akhirnya tuanku Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, selepas memperhalusi pandangan Raja-Raja Melayu di persidangan khas Majlis Raja-Raja Melayu pada 24 November baru-baru ini, akhirnya Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah melantik PM yang ke-10, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Alhamdulillah, akhirnya penantian rakyat Malaysia menantikan siapakah PM yang ke-10 akhirnya selesai. Dan sekarang akan terhasillah selepas ini sebuah kerajaan perpaduan. Dan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya yang kerdil ingin peringatkan Datuk Seri tentang janji Datuk Seri untuk membina sebuah kerajaan yang berintegriti tinggi. Mohon ditunaikan dengan baik untuk kebaikan Malaysia dan rakyat Malaysia. Datuk Seri juga menekankan tentang tadbir urus yang baik. Masya Allah, itulah yang dikehendaki oleh agama Islam. Tolong pastikan itu juga terlaksana. Dan Datuk Seri juga menekankan tentang kepentingan rakyat-rakyat yang miskin dan termiskin. Tidak kira apa bangsa mereka sekalipun, mereka terbela. Dan untuk tujuan itu, sebagai langkah awalan, Datuk Seri berjanji tidak akan mengambil gaji sebagai PM, dan jumlah menteri-menteri akan dikurangkan jumlahnya, gaji-gaji mereka dipotong. Alhamdulillah. Walaupun itu tidak menyelesaikan ekonomi negara, tetapi itu isyarat yang baik untuk negara. Mohon Datuk Seri tunaikan itu dengan serius, dan mohon kabinet yang dipilih, kabinet yang datang dari kalangan orang-orang yang jujur, terbukti, teruji kejujurannya, berintegriti tinggi, membenci rasuah, yang akan melaksanakan tadbir urus yang baik, yang mengisytiharkan harta benda mereka dalam dan luar negara. Semoga itulah
menteri-menteri dan timbalan menteri yang bakal dipilih oleh Datuk Seri, itulah yang akan terhasil. Dan saya bergembira bila Datuk Seri berjiwa besar masih lagi membuka peluang kepada PN untuk bersama-sama dalam kerajaan perpaduan. Itu pertanda yang baik. Saya, Datuk Dr. Daniel, di petang ini sedang mengendalikan majlis tafsir ini, berdoa agar Datuk Seri Allah berikan taufik dan hidayah untuk menjadi PM ke-10 yang baik, mendaulatkan agama dan memakmurkan Malaysia insya-Allah dengan cara yang baik lagi terpuji. Dan semoga Datuk Seri akan memperoleh satu tim, satu pasukan kabinet yang juga akan membantu Datuk Seri ke arah itu. Saya bersyukur jika itu berlaku, dan lagi sekali saya ucapkan tahniah. Dan kami di sini di majlis tafsir ini rata-ratanya kita mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri. Cuma ada satu yang agak membimbangkan saya dan kami juga di sini tentang rentetan daripada pilihan raya ini. Kita melihat kesan daripada ceramah-ceramah yang melahirkan isu perkauman yang berlebihan sehingga orang bercakap tentang bahasa Cina Melayu secara yang melampau. Contohnya, jika wujud kerajaan dipimpin oleh Datuk Seri, orang Cina akan menguasai. Dan orang Islam mungkin tidak boleh azan menggunakan pembesar suara. Dan berbondong-bondong orang akan ke gereja masuk Kristian. Saya terus terang mengharapkan Datuk Seri akan membendung gejala ini. Dan saya orang Pulau Pinang. Dan orang tahu Pulau Pinang siapa yang memerintah. Siapa yang memerintah negeri Pulau Pinang. Orang Malaysia tahu. Dan tidak nampak pun berbondong-bondong orang ke gereja. Walaupun majoriti kabinet di Pulau Pinang bukan orang Islam. Tidak lihat ya cikgu, berbondong-bondong orang ke gereja tidak kelihatan. Malah saya juga penasihat IPSI, Islamic Propagation Society International. Dan saya melihat dari semasa ke semasa orang masuk agama Islam. Dan setahun sekali ada Heritage Day. Masjid Kapitan Keling dibuka untuk umum. Ramai yang non-Muslim, terutamanya berbangsa Cina, berbondong-bondong datang ke masjid nak mengetahui tentang Islam. Ini berlaku bertahun-tahun lamanya. Kami di Pulau Pinang yang politiknya dikuasai oleh orang bukan Islam, tidak nampak orang masuk gereja untuk jadi Kristian berbondong-bondong. Azan, laungan azan menggunakan pembesar suara tidak pernah dihalang. Ma'had tahfiz, sekolah agama tidak pernah ditutup. Guru-guru kafir terbela, alhamdulillah. Dan ini bukan bermaksud Dr. Daniel memuja menjadi baru DAP, tidak sekali. Saya pernah mengkritik DAP dengan tegas, dengan lantang. Apatah lagi berkaitan isu Islam yang dibangkitkan oleh manusia bernama Ramasamy dan puak-puak dia. Sebelum ini yang dibangkitkan oleh Jeff Oi dan puak-puak dia. Saya lantang, menentang dan memberi teguran secara yang agak keras. Tapi saya sebutkan cerita tadi bukan sebab kita baru DAP, tapi nak memberitahu tentang Islam tidak mengajar kita untuk melabel orang termasuk non-Muslim secara yang salah. Islam mengajar kita untuk tidak berbohong dan memfitnah orang walaupun dia bukan Islam. Itu yang tak saya tekankan. Dan kami bila mempelajari kelas tafsir, kita telah melepasi surah Al-Ma'idah, surah nombor 5 ayat nombor 2. Yang mana Allah mengatakan kepada para sahabat, jangan kerana kebencian kamu kepada golongan yang menghalang kamu memasuki Masjid Al-Haram, jangan kerana mereka itu menyebabkan kamu melampaui batas. Jangan melampaui batas.
yang mana Imam Ibn Kathir ketika mentafsir Al-Ma'idah surah nombor 5 ayat 2 mengatakan ayat diturunkan berkaitan kafir Quraisy menghalang Nabi dan para sahabat daripada memasuki Masjid Al-Haram sehingga akhirnya berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Maka ada sahabat yang berdendam, turun ayat. Jangan berdendam kepada puak kafir itu walaupun mereka pernah menghalang kamu daripada memasuki Masjid Al-Haram, kamu tidak boleh berdendam dan bertindak melampau pada mereka walaupun mereka kafir yang telah menghalang kamu sebelum ini. Lihat ayat Quran. Bagaimana marahnya kita dengan kumpulan orang kafir. Ya, tetapi jangan melampau. Jangan sampai menaburkan fitnah. Jangan sampai menjadikan akhlak kita dilihat tidak indah sehingga akhirnya menjatuhkan imej Islam. Dikatakan pula jika puak itu menang akan jadi seperti Singapura. Sebelum PKP bertahun-tahun saya berceramah di Singapura. Antaranya atas jemputan Masjid Al-Ghufran. Terima kasih. Berceramah di Masjid Al-Sultan, Masjid Siglap dan lain-lainnya. Bertahun-tahun sebelum PKP. Dan seringkali ketika berceramah di masjid, saya melihat ada kelompok-kelompok orang Melayu Islam dari Malaysia dipimpin oleh YB tertentu datang menziarahi masjid. Saya bertanya siapa mereka? Oh, ini orang politik dari Malaysia dengan AJK masjid datang nak belajar dari kami tentang pengurusan masjid dan institusi Islam. Di hati saya tersenyum dan tergelak. Di Malaysia orang ini berkata, jangan jadi seperti Melayu Singapura dan sekarang kamu datang ke Singapura nak belajar dengan Melayu Singapura cara pengurusan masjid. Sepatutnya Melayu Singapura datang Malaysia nak belajar kepada Melayu Malaysia. Tapi sekarang kamu yang mengatakan jangan jadi seperti Melayu Singapura. Kamu datang Singapura nak belajar dengan Melayu Singapura. Saya tertawa. Allah tunjukkan pada kita tentang bahayanya cakap berlebih-lebihan. Jadi cukuplah dengan keruntuhan akhlak kita bersama. Mari kita sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong kita. Dan kita mendoakan kebaikan bagi beliau. Dan semoga selepas ini Malaysia akan makmur. Jangan lupa ekonomi tahun depan dikatakan akan lebih mencabar. Dan saya merasakan kerja Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mudah. Kerjanya amat berat, amat mencabar. Kita doakan kebaikan dan insya-Allah yang kalah itu bak kata Dr. Zulkifli Al-Bakri yang mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dr. Zulkifli Al-Bakri mengucapkan tahniah dan berkata, jika menang tidak megah, jika kalah tidak rebah. Satu ungkapan yang cantik ya cikgu. Yang kalah tidak rebah, tidak terhina insya-Allah. Yang menang jangan sombong, jangan megah. Kerjanya berat. Dan kita yang lain jangan berbuat salah dengan maki hamun, kutuk mengutuk, label-label yang tidak kenal noktah. Akhirnya dosa kita membawa padah. Wal'iyadzubillah. InsyaAllah. Semoga anak-anak buah saya, anak-anak usrah saya di Malaysia yang di tempat-tempat yang strategik boleh sampaikan ucapan saya ini kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. InsyaAllah. Kita kembali kepada agenda kita. Ayat berapa Jeff? Oh Jeff dah tak ada. Kita di ayat nombor berapa? Nombor 80 insya-Allah, surah Al-A'raf. Surah nombor 7 ayat nombor 80.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. Al-A'raf surah nombor 7 ayat 80 hingga ke ayat nombor 84 yang bermaksud dan Lut yang telah diutus kepada kaumnya, ingat tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan al-fahishah yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi kaum lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka dan bukan kepada wanita. Malah kamu kaum yang musrifun. Musrifun bermaksud yang melampaui batas. Maka tidaklah jawapan kaumnya melainkan mereka mengatakan, akhrijuhum, usirlah mereka keluar dari kota ini, dari kota kamu yang ini. Sesungguhnya mereka, yakni Nabi Lut dan yang bersama Nabi Lut, mereka itu unaswi yatatahharun. Unas, manusia, golongan. Yatatahharun, golongan yang suci. Golongan yang suci dirinya. Fa'anjaynah, maka kami Allah selamatkan dia. Wa ahlah, dan juga selamatkan pengikut-pengikutnya, illam ra'atah, kecuali istrinya. Kanat minal ghabirin, istrinya termasuk dalam kalangan ghabirin. Ghabirin yang tertinggal bersama mereka yang binasa. Wa amtarna, kami timpakan ke atas ataupun kami turunkan kepada mereka matara, satu jenis hujan, yakni hujan batu. Maka fanzur, maka lihatlah bagaimana kesudahan golongan mujrimin. Lihatlah bagaimana akhirnya golongan mujrimin. Mujrimin artinya golongan yang berdosa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan, alhamdulillah pada sesi pertemuan yang lepas kita selesai membicarakan tentang kaum Thamud. Siapakah Rasul yang Allah utuskan kepada kaum Thamud? Rasulnya bernama Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Dan apakah kelebihan, sebutkan satu kelebihan
yang dikurniakan kepada kaum Thamud. Apakah kelebihan yang ada pada mereka? Mereka hebat di sudut pembangunan, sehingga mereka mampu membina istana di lembah dan di kawasan yang datar, dan membina rumah biasa yang dipahat di gunung ganang. Di musim dingin, ditafsirkan, disebutkan mereka akan pergi ke rumah di gunung ganang. Pada waktu yang lain, di istana yang dibina mereka di lembah-lembah. Itu kehebatan kaum Thamud di sudut pembangunan. Tetapi mereka hancur. Walaupun mereka hebat dengan pembangunan mereka, hebat dengan teknologi mereka, tanpa ibadah, mereka golongan yang keji. Dan akhirnya kaum Thamud dihancurkan. Dan kehancuran mereka disebabkan antaranya mereka telah menderhakai Rasul berhubung dengan satu perkara. Apakah perkara itu? Apa yang telah mereka buat? Mereka telah membunuh unta mukjizat. Sebelumnya mereka mencabar Nabi Saleh, mengatakan jika anta Rasul diutuskan Allah, datangkan kepada kami satu yang luar biasa. Keluarkan dari batu di Hijr ini, keluarkan dari batu ini seekor unta yang bunting. Maka alhamdulillah Allah melaksanakannya di tangan melalui Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Ada pembesar yang hendak beriman, tapi dilarang, dicegah oleh pembesar yang lain yang kafir. Maka akhirnya ada yang beriman, tapi bukan dari kalangan pembesar-pembesar. Yang beriman dari kalangan siapa? Allah sebutkan satu kalimat. Golongan yang Allah sebutkan sebagai golongan yang lemah. Mereka beriman. Apa kalimat Quran tentangnya? Al-mustad'afin. Yang beriman adalah dari kalangan yang lemah, dari kalangan kaum Thamud. Mereka digelar Allah secara umum sebagai golongan mustad'afin. Kita akan menemui kalimat ini berulang kali di ayat-ayat yang lain. Mustad'afin, golongan yang lemah dalam masyarakat, berbeza dengan golongan pembesar, golongan pemimpin yang Allah sebutkan mereka dengan satu kalimat. Apa kalimat itu? Al-Malak. Ini kita kena ingat. Al-Malak, golongan pembesar, golongan pemimpin dalam masyarakat. Dan lagi satu kalimat ialah Al-Mustad'afin, golongan yang biasa-biasa, tidak berpangkat dalam masyarakat. Dari kalangan kaum Thamud, Al-Malak menolak, pembesar menolak kebenaran. Yang menerima kebenaran, Al-Mustad'afin, golongan yang bawahan, rakyat biasa, marhain. Mereka menerima ajaran yang dibawa Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Akhirnya ada satu kumpulan manusia dari kaum Thamud merancang untuk membunuh unta mukjizat. Dalam Quran jumlah mereka itu berapa orang? Jumlah yang akhirnya merancang untuk membunuh unta mukjizat. Dalam Al-Quran disebutkan jumlah mereka. Berapa orang jumlah mereka? Siapa boleh menjawab? Jumlah mereka berapa? 9 orang. Quran menyebutkan jumlah mereka 9 orang. Mereka telah merancang dan akhirnya telah membunuh unta mukjizat. Dan kesannya Allah timpakan azab kepada kaum Thamud. Ini jalan kisah mereka. Ini jalan kisah mereka yang menampakkan pada kita hebat mana pun manusia. Dengan pembangunannya, dengan teknologinya, dengan kemahirannya, hebat mana pun manusia, tanpa pengabdian kepada Allah, mereka manusia keji. Dan mereka selayaknya diazabkan Allah, apatah lagi jika melampaui batas. Seperti kaum Thamud.
dan akhirnya disebabkan mereka itu begitu melampau dengan tindak tanduk mereka, Allah hancurkan mereka. Bagaimana Allah hancurkan kaum Thamud? Dengan gempa. Kalimat Al-Quran tentang gempa itu apa yang Allah sebut? Gempa itu firman Allah, apa bunyinya? Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Quran. Gempa itu dalam bahasa Quran, apa dia yang Allah sebut? Allah kata apa? Ar-Raj. Apa dia? Allah kata apa? Jumpa. Jumpa tak? Rajafah. Allah sebut itu sebagai gempa. Allah sebut sebagai gempa. Mari kita tengok ayat berapa itu. Iaitu ayat nombor 78. Rajafah. Ar-Rajafah. Rajafata marbuta. Rajafah. Rajafah itu gegaran bumi, gempa bumi. Dengan kesan daripada gempa bumi itu, hancurlah kaum Thamud. Tamat riwayat mereka dan Allah selamatkan Nabi Saleh dan yang beriman dari kalangan rakyat biasa Marhain. Dan petang ini kita dibawa Al-Quran kepada satu lagi kaum, yaitu kaum Nabi Lut. Lam, waw, ta. Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Waluton, kata Allah, ayat 80 bermula dengan Waluton dan Lut. Ketika dia berkata kepada kaumnya, tak disebut kaum itu di mana. Jika sebelumnya diceritakan kaum itu, kaum Thamud, ada nama yang Allah sebutkan. Kaum Ad, ada nama yang Allah sebutkan tentang nama kaum itu. Tapi kaum Nabi Lut, Allah cuma kata kaum Nabi Lut, kaumnya. Allah tak sebutkan nama kaum itu, nama apa. Tetapi para ulama mengatakan bahawa Nabi Lut ini, dalam kitab Ibn Katsir, Nabi Lut ini, beliau baginda putra Harun, anak kepada Azar. Dalam bahasa lain, Nabi Lut adalah saudara sepupu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Saudara bagi sepupu Nabi Ibrahim. Dan dia beriman kepada Nabi Ibrahim. Artinya Nabi Lut alaihissalatu wassalam hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Lut hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan Nabi Lut berhijrah bersama Nabi Ibrahim ke negeri Syam. Pada satu ketika, Nabi Lut bersama dengan Nabi Ibrahim, dan Nabi Allah Ibrahim mentarbiah, mendidik Nabi Lut pada satu ketika. Kemudian ketika sampai masanya, Nabi Lut Allah utuskan sebagai Rasul. Sebelumnya baginda bersama Nabi Ibrahim, dididik, ditarbiah oleh Nabi Ibrahim. Dan Nabi Lut merupakan saudara sepupu Nabi Ibrahim. Ada hubungan persaudaraan yang rapat di sudut kekeluargaan mereka. Dan pada suatu ketika Allah angkat makam Lut, Nabi Lut menjadi seorang Rasul. Dan Allah utus baginda berdakwah di kota Sodom. Allah utus baginda Nabi Lut berdakwah di kota Sodom. S-O-D-O-M, Sodom. Dan berkata Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Petang ini saya mengangkat dua kitab untuk kita bincang ayat-ayat tafsir petang ini. Saya gunakan tafsir Ibn Katsir dan tafsir Al-Azhar. Maka Hamka ketika membicarakan tentang Nabi Lut dan kaumnya, maka Hamka berkata, dia di kawasan ataupun di tepi laut mati. Kawasan Nabi Lut berdakwah itu kawasan di tepi laut mati ataupun Dead Sea. Kita buka atlas, kita boleh temui Dead Sea, laut mati.
Maka tempat Nabi Lut berdakwah, ia adalah kota di tepi Laut Mati. Dan kata Hamka, di tepi Laut Mati ketika itu terdapat 5 buah negeri. Kadang-kadang disebut sebagai kota, kadang-kadang disebut sebagai negeri. Hamka menyebutkannya sebagai negeri. Di tepi Laut Mati ketika itu, di zaman itu terdapat 5 buah negeri. Pertama Sodom, yang kita sebutkan namanya tadi. Kedua Amurrah, Amurrah, A-M-U-R-R-A-H, Amurrah. Ketiga Adma, A-D-M-A. Negeri yang keempat Sabubim, nama pun pelik, Sabubim, S-A-B-U-B-I-M, Sabubim. Dan kota negeri yang kelima Balak, macam kita kata bala akan turun, Balak. Dan kata lagi Hamka, Nabi Lut alaihissalatu wassalam tinggal di desa yang paling besar di antara kelima desa itu. Jadi kadang-kadang disebut negeri, kadang-kadang disebut desa, begitulah. Tadi saya sebut tadi kota. Jadi kita boleh gunakan 5 negeri yang besar tadi sebagai 5 kota yang besar. Dan yang paling besar antara kota-kota tadi ialah Sodom. Kota Sodom. Dan penghidupan baginda akhirnya menternak kambing, lembu sampai berkembang biak. Baginda Nabi Lut alaihissalatu wassalam seorang penternak. Maka akhirnya Allah memilih Nabi Lut menjadi rasul kepada kaum itu. Tapi kota Sodom paling besar, kata Hamka. Cuma telah dijangkiti dengan satu penyakit. Satu penyakit yang melambangkan kehancuran akhlak di kalangan kaum lelaki, yaitu bersyahwat sesama lelaki, yang hari ini kita namakannya sebagai homoseks ataupun homoseksualiti. Lelaki memuaskan nafsu syahwat bersama lelaki, terutama yang lebih tua memuaskan syahwat dengan orang-orang lelaki yang muda. Maka diutus Nabi Lut kepada Sodom dan Amurrah. Pertama diutus Nabi Lut kepada Sodom yang kita sebutkan tadi, dan kemudian baginda juga disuruh untuk membetulkan masyarakat di kota Amurrah. Kota Amurrah ini disebut oleh orang barat sebagai Gomorrah. Sebab itu kalau orang yang mengkaji Bible, dia akan mendapati dalam tafsiran Bible disebutkan kota Nabi Lut yang mereka sebut sebagai Lot. Orang Kristian ketika mengkaji Bible, mereka juga beriman dengan rasul-rasul yang kita imani. Cuma ada kisah jalan cerita rasul-rasul itu berbeza dengan Al-Quran. Kita mengambil jalan cerita daripada Al-Quran. Tapi tidak salah kita juga nak mengetahui apa jalan cerita Bible tentang rasul-rasul ini. Maka dalam Bible dikatakan Lot, iaitu Nabi Lut alaihissalatu wassalam, diutuskan kepada kota Sodom dan Gomorrah. G-A-M-O-R-R-A-H, Gomorrah. Yang kata Hamka dalam kitab-kitab kita disebutkan kota-kota itu sebagai Sodom dan Amurrah. Dalam bahasa Arabnya bukan Gomorrah tapi Amurrah. Maka itulah 2 kota tempat baginda Nabi Lut diutus untuk menyampaikan dakwah. Dan kebiasaan setiap kota yang diutuskan Rasul ada kepincangannya. Ada kepincangannya. Penyembahan berhala, dan kemudian disusuli dengan menderhakai rasul-rasul secara yang melampau, dan begitulah seterusnya. Dan kepincangan kaum Nabi Lut ini di kota Sodom dan kemudian Amurrah adalah homoseks. Lelaki memuaskan nafsu sesama lelaki. Clear? Nampak sedikit tentang sejarah
Di siapa Nabi Lut? Apa hubungan dengan Nabi Ibrahim? Saudara sepupu baginda. Hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim, dididik oleh Nabi Ibrahim, sehingga pada suatu ketika Nabi Lut diberikan tugas khas di kota Sodom dan Amora sebagai rasul. Di Sodom dan Amora berlaku kebincangan, iaitu homoseksualiti. Dan Allah menceritakan ini dalam ayat nombor 80. Nabi Lut berkata pada mereka, "Atatuna al-fahishah?" Apakah kamu melakukan al-fahishah? Allah gunakan kalimat al-fahishah. Dan maksud Allah secara khusus ialah, dalam kitab tafsir disebutkannya, maksud Allah secara khusus ialah amalan homoseks itu. Sebab itu jika dalam ayat-ayat lain Allah sebut al-fahishah, ramai ulama cenderung untuk mengatakan al-fahishah ialah sumbang seksual. Sebab dalam ayat ini ketika dikaitkan dengan homoseks, Allah guna kalimat al-fahishah. Al-fahishah satu kalimat yang umum yang bermaksud sesuatu yang amat keji. Al-fahishah dalam bahasa Arab bermaksud sesuatu yang amat keji. Tidak hanya menceritakan tentang homoseks, tetapi oleh sebab perkara yang amat keji yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut ini ialah homoseks, maka pada ayat lain ketika Allah sebut al-fahishah, ulama cenderung untuk mengaitkannya dengan ayat seperti ini, mengatakan dalam ayat lain al-fahishah juga bermaksud sumbang seksual, perbuatan seksual yang tidak mengikut kehendak Allah. Walaupun sebahagian ulama mengatakan al-fahishah dalam ayat ini khusus tentang homoseks. Dalam ayat lain, jika tak ada perkaitan dengan homoseks, dia bermaksud apa-apa saja perbuatan sumbang, apa-apa sahaja perbuatan keji yang melampau. Itu. Jadi dua tafsiran lah. Cuma dalam ayat ini, al-fahishah ialah perbuatan keji yang bermaksud homoseks. Jadi hari ini bila ada golongan termasuk orang Islam yang mengatakan apa salahnya homoseks ini, mereka tak kacau orang, bahasanya begitu. Dia hendak dirangkumkan di bawah hak asasi manusia. Jika lelaki boleh berkahwin dengan wanita, apa salahnya lelaki berkahwin dengan lelaki? Itu kehendak dirinya. Dia tidak mengganggu sesiapa. Itu kalau manusia itu berfikir menggunakan logik dan semata-mata logik, tanpa disuluh agama. Dan ini trend yang sedang melanda Barat, hatta di kalangan orang Kristian, sehingga Bible hendak ditafsirkan mengikut otak dan logik mereka. Nak cari juga ayat dalam Bible yang mengatakan perkahwinan lelaki sesama lelaki itu tidak keji, tidak dilarang oleh Bible. Dan orang Islam ada yang mengatakan, oh ya, mungkin dalam Islam juga ada ayat yang mengatakan ini hak asasi manusia. Dia nak berkahwin lelaki sesama lelaki, mengapa kamu larang? Suka hati dia lah. Tapi di sudut agama, ia dilarang. Sebab itu Allah mengutuk perbuatan kaum Lut. Artinya Allah melarang. Lelaki berkahwin dengan lelaki, Allah sebutkannya bukan sebagai sesuatu yang ma'ruf. Allah tak guna kalimat ma'ruf, sesuatu yang baik. Tapi Allah sebutkannya sebagai sesuatu yang fahishah. Kena ingat. Kalau ada orang berhujah dengan tuan-tuan dan perempuan, apa salahnya hak asasi? Hak asasi kita terima. Hak asasi dia. Dia ada hak asasi untuk bersuara, untuk mengamalkan agama dia. Hak asasi. Tetapi mencuri harta orang, itu bukan hak asasi. Jadi ada benda yang tidak boleh diterima sebagai hak asasi. Satu, bercanggah dengan
norma-norma masyarakat seperti merompak mencuri. Lagi satu, bercanggah dengan kehendak agama. Maka dalam konteks homoseks dan lagi satu, perempuan memuaskan nafsu sesama wanita, lesbianism, juga bercanggah dengan ajaran agama. Allah panggil dia sebagai fahisyah, bukan ma'ruf. Mengapa you kata salah? Sebab Allah sebutkan perbuatan homoseks sebagai fahisyah, perbuatan yang amat keji. Ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin, yang belum pernah manusia melakukannya sebelum ini di seluruh alam. Sebab itu ulama tafsir mengatakan perbuatan homoseks golongan pertama yang mengamalkannya, inilah dia golongannya. Kemudian barulah berkembang sampai hari sekarang. Golongan pertama yang mengamalkan homoseks, mengamalkan tabiat keji, lelaki memuaskan nafsu sesama lelaki, puak pertama yang melakukannya, inilah dia. Allah sebutkannya sebagai perbuatan fahisyah yang ma sabaqakum, tidak pernah berlaku sebelum ini, minal alamin, di seluruh alam. Di mana-mana pun sebelum ini tak pernah berlaku. Inilah pertama kali berlakunya homoseksualiti. Dan Allah mengutus Nabi Lut alaihissalam untuk membetulkan mereka. Maka berkata Nabi Lut dalam ayat nombor 81, innakum lata'tunar rijal. Nabi Lut alaihissalam berdakwah kekejian dalam masyarakat, kemungkaran dalam masyarakat. Tidak boleh kita mendiamkan diri tentangnya. Kita kena mengubah. Paling kurang kita kena menegur. Dengan harapan teguran diterima dan perubahan akan berlaku. Itu yang dilakukan oleh Nabi Lut alaihissalam. Sesungguhnya kamu la ta'tunar rijal, kamu mendatangi rijal. Rijal ni lelaki. Mendatangi dalam bentuk yang macam mana? Syahwatan. Kita mendatangi lelaki, jom sama-sama minum teh tarik, tak ada masalah. Tapi yang jadi isu ni ialah mendatangi lelaki syahwatan. Tengok kalimat Quran. Lelaki sama lelaki, macam kita sebutkan tadi, bersantai, tak ada masalah. Tapi bila lelaki mendatangi lelaki syahwatan, dengan nafsu syahwat seks, min dunin nisa, dan mereka tidak mahu pada wanita. Artinya nak berkahwin lelaki perempuan tak masuk buk lah. Kata orang muda apa? Tak masuk pot. Tak masuk pot, orang muda kata. Tak masuk pot lah, tak masuk pot lah. Tak main lah, orang muda kata. Mereka tak nak kahwin dengan wanita. Tak ingin, lelaki tak ingin tengok wanita, tak ingin. We are not interested with women. We are more interested with men. Kami mau lelaki, kami tak mau perempuan. Wah, corak pemikiran yang agak pelik. Kemudian bal antum qaumum musrifun. Lagi sekali ayat ini menampakkan perbuatan homoseks itu bukan sesuatu yang diterima di bawah hak asasi manusia. Sebab hujung ayat 81 Allah mengatakan bahkan kamu golongan musrifun. Tadi Allah sebut kalimat al-fahisyah, perbuatan yang amat keji. Hujung ayat 81 Allah mengatakan perbuatan homoseks itu kamu mendatangi lelaki dengan syahwat, maka itu musrifun. Musrifun bermaksud perbuatan yang melampau. Jadi dikutuk oleh Allah. Allah menghukumkannya melampau, bukan ma'ruf. Bukan sesuatu yang ma'ruf, bukan sesuatu yang baik. Itu pendirian orang Islam. Sebab itu jika seseorang itu Allah uji dia, mungkin ya disebabkan
ketika dia kecil berlaku insiden yang tertentu akhirnya menyebabkan dia budak lelaki benci pada wanita. Berlaku insiden yang menyebabkan dia benci pada wanita dan cenderung pada lelaki. Ada satu insiden yang berlaku menyebabkan itu berlaku pada psikologi dia. Maka itu semua boleh diubati dengan kaunseling. Mungkin juga jumpa pakar-pakar jiwa dengan ubat, boleh membantu sesuai dengan fitrah mula jadi fizikal yang ada pada dia, insya-Allah. Jadi boleh dirawat, jangan biarkan dia hanyut, jangan biarkan dia terjebak menjadi seperti golongan kaum Lut. Oleh sebab ia bermula dengan kaum Lut, sebab itu sampai sekarang kita mengatakan jangan buat amalan kaum Lut. Kita sebutkan demikian. Orang putih pun sama juga. Dia kaitkan perbuatan kaum Lut ini di kota Sodom, maka perbuatan homoseks dia kata apa? Dia kait dengan Sodom, sodomi. Sodomized. He was sodomized. He was sodomized. Dikait dengan kota Sodom. Sodomized artinya dia telah dicabul. Lelaki itu telah dicabul oleh lelaki yang lain. He was sodomized. Perbuatannya sodomi. Kita kaitkan dengan perbuatan kaum Lut. Perbuatan kaum Lut, perbuatan terkutuk. Apa perbuatannya? Sodomi. Perbuatan kaum Lut sama. Homoseksualism. Dan orang yang terjebak dengannya dipanggil sekarang dengan golongan gay. G-A-Y. Dulu ketika belajar bahasa Inggeris, gay ni okey je. Yang cikgu gay. Gay ni G-A-Y, gay. Okey je, kita happy, kita ceria, gay. Sekarang nak sebut gay pun tak berani. Sebab dia ceria lain. Ceria lain. Jadi dipanggil mereka sebagai gay ataupun jika ramai gays. Itulah dia. Itulah dia. Allah kata lagi sekali, golongan gays yang mengamalkan homoseks, mengamalkan sodomi, mengamalkan perbuatan keji kaum Lut, mereka melakukan al-fahishah, perbuatan melampaui batas. Ingat, itu kalam Al-Quran. Dan mereka musrifun. Allah mengatakan mereka golongan melampau di sisi Allah. Bila melampau di sisi Allah, dia dosa besar. Dia dosa besar. Clear? Tuan-tuan dan puan-puan, clear? Pembukaan ayat tentang Nabi Lut dan kota Sodom dikaitkan juga dengan kota Amurrah. Hamka ni banyak memberi tambahan maklumat yang tidak ada dalam kitab-kitab tafsir yang lain. Tak jumpa dalam kitab-kitab tafsir yang lain tambahan maklumat oleh Hamka sesuai dengan penemuan semasa. Hamka menambah. Kalau akhlak sudah demikian rosak, martabat manusia sudah jatuh hina, malah lebih hina berbanding binatang. Sebab binatang walaupun dia ada sifat kebenitangannya, baik burung, makhluk berkaki empat, dan jantan tetap mencari yang betina, kata Hamka. Di perbuatan lelaki mencari lelaki ini, perbuatan lebih teruk daripada binatang. Sebab binatang pun tahu, jantan mencari betina. Tak kira haiwan mana sekalipun. Dan berkata seterusnya Hamka, dalam ayat tentang Nabi Lut ini menyebut mereka kaum musrifun. Kita sebut tadi ya, penghujung ayat 81. Allah sebutkan mereka sebagai musrifun. Kata Hamka, kita ambil satu saja artinya, iaitu sudah melampau. Itu kata Hamka, ambil itu pun cukup dah. Ambil satu saja maksud musrifun, iaitu sudah melampau ataupun sudah terlalu. Ini bahasa Indonesia, dia kata terlalu pun sudah bermaksud melampau. Sudah terlalu melampau sangat. Kalimat terlalu pun kata Hamka bermaksud melampaui batas. InsyaAllah.
Jadi itu disebutkan oleh Hamka. Oleh sebab perempuan tidak diberi kepuasan disetubuh oleh lelaki, kata Hamka, maka akhirnya perempuan pun mencari perempuan. Disebutkan oleh para ulama, itulah berlaku di kota Sodom. Bila kaum lelaki Wairah mencari lelaki, wanita tidak dikahwini. Akhirnya wanita pun mewujudkan satu trend, iaitu wanita memuaskan nafsu sama wanita. Maka jadilah hal yang dipanggil sebagai lesbianism. Itu Hamka sebutkan sebagai demikian. Dapatlah dikira sendiri bagaimana jatuhnya akhlak penduduk Sodom dan Amora lantaran menularnya penyakit ini. Hamka mengatakan ini penyakit. Inilah yang ditegur oleh Nabi Lut dalam risalah suci yang telah disebutkan tadi. Clear? InsyaAllah. Okey, terus kita masuk ayat nombor 82. Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu, dan jawapan kaum Lut ialah akhrijuhum, wow, keluarkan mereka, min qaryatikum, dari qaryah kamu, dari kota kamu. Get them out of this city. Keluarkan mereka dari kota Sodom Amora ini. Chase them out. Halau mereka keluar. Itu maksud akhrijuhum. Just chase them out. Sebab apa? Innahum unasun yatatahharun. Dalam bentuk sindiran. Dalam bentuk sindiran. Sebab mereka ini orang yang bersih. Mereka golongan yang suci. Halaulah mereka keluar. Tak sesuai mereka hidup dengan kita. Kita kotor. Mereka suci. Bahasa-bahasa sindiran setiap zaman. Bila ditegur, keluarlah dari sini. Dah kamu tu suci sangat. Dah kamu tu bersih sangat. Elok sangat. Keluar dari sini. Buat apa tinggal bersama kami? Kami kan kotor. Itu bahasa sindiran. Maka keluarkan mereka. Mereka itu bersih. Ada nada sindiran di situ. Jangan bercampurlah dengan kami yang kotor. Keluar. Get out of here. You are very, very clean. You are just like angels. Not like us. We are just like devils. Bahasa seperti itu. Kami seperti syaitan. Kamu seperti malaikat. Kamu jangan hidup di sini. Akhrijuhum. Chase them out. Mereka golongan yatatahharun. Jadi orang yang nak jadi baik ni mencabar, ya. Orang yang nak jadi baik ni, tuan-tuan dan puan-puan, mencabar. Akan dihalau, akan dipinggirkan. Ini yang kita faham tersirat dari ayat seperti ini. Nak jadi baik, dihalau, dipinggirkan dan disindir dengan kalimat, oh, puak-puak suci. Kata orang kita sekarang, ini puak-puak alim. Mereka ni puak-puak ustazah. Katalah, kadang-kadang kan anda di musim lebaran, duduk, katalah, lelaki dan perempuan bukan mahram bersalam-salaman. Anda dia ikut kelas tafsir kontemporari. Tegur, nak bagi tahulah sikit. Lelaki perempuan bukan mahram, tak boleh bersalam-salaman. Nak bagi tahulah sikit. Kau dapat dari mana? Kelas tafsir hari Ahad. Pukul 3 petang. Live streaming pun ada. Allah ni puak ustazah. Kena seketui. Kata orang utara, kena seketui. Ni puak ustazah lah ni. Alim lah sangat. Lebih kurang begitulah. Nak sebut benda baik, nak katakan benda baik, walaupun dengan cara yang baik, balasannya tidak baik. Kamu puak-puak suci, keluar. Akhirnya dah itu berlaku, menampakkan jelas sekali bahawa mereka enggan berubah. Bukan mereka berkata, okey, kami akan cuba. At least, kata orang putih, paling kurang mencuba.
Kami akan cubalah perbaiki diri. Berikan kami masa sedikit. Itu pun bolehlah diterima juga, berikan masa sedikit untuk berubah. Okey. Tapi ini tidak. Kamu keluar. Kami nak teruskan dengan amalan kami yang kamu katakan jahat itu. Jadi itu penderian yang sudah amat melampau. Maka datanglah ayat nombor 83. Ayat tentang azab. Bila manusia melampau, teramat melampau, azab boleh mendatang. Bagi kaum-kaum ini, azab itu pasti mendatang. Sebab Allah yang sebutkan. Bagi kita tanpa Rasul, kita tak tahu adakah azab pasti mendatang. Cuma kita kata azab mungkin mendatang, azab bisa mendatang, azab boleh mendatang. Seperti yang berlaku pada golongan terdahulu yang melampaui batas, melanggar perintah Allah secara terang-terangan, sombong, bongkak dengan sikap mereka, azab bisa mendatang. Bukan garanti, boleh mendatang. Jadi kita berwaspada supaya dengan kewaspadaan itu mematuhi perintah Allah, kita harap yang datang keberkatan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakat. Al-A'raf, kita tak lama lagi nak sampai dah pada ayat itu. Ayat yang sering kali saya ulang. Al-A'raf ayat 96. Jika penduduk sesebuah negeri, jika penduduk sesebuah kota, mereka beriman, lagi bertakwa, artinya tunduk kepada Allah, kami akan bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkatan. Allah akan buka pintu-pintu keberkatan dari langit dan bumi. Kalau patuh. Sebaliknya, jika lawan kehendak Allah, melampaui batas dengannya, bisa datang sebuah azab. Mungkin datang azab. Maka apa yang kita mau? Azab atau keberkatan? What is our choice? Dengan ayat-ayat yang sudah kita sebutkan tadi, kita mau keberkatan untuk Malaysia. Selepas PRU, kita harapkan Malaysia mendapat keberkatan dengan PM kita. Semoga selepas ini ada tim dalam kabinet dari kalangan orang yang berintegriti, dari kalangan orang yang melaksanakan tadbir urus yang baik, anti rasuah, orang yang adil, jujur. Kita harapkan kabinet itu akan wujud selepas ini. Itu harapan kita, itu doa kita. Supaya akhirnya negeri ini diberkati dan Allah curahkan keberkatan dari langit dan bumi. Bukan sebaliknya. Berlaku kemungkaran, dibiarkan, berlaku perbuatan melampaui batas, dan akhirnya bukan keberkatan yang mendatang, sebaliknya azab yang mendatang. Wal'iyadzubillah. Skripnya mudah. Skrip hidup untuk mendapat barakah ini simple untuk kita faham. Dengan iman dan takwa. Dan itu yang tak kita tegakkan untuk diri, untuk keluarga, untuk masyarakat dan negara. Seringkali kita ungkapkan sejarah Islam, antaranya era Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz rahimahullah ta'ala memerintah berapa lama? Siapa masih ingat? Seringkali saya ulang-ulangi kisah pemerintahan Umar Abdul Aziz. Memerintah berapa lama, tuan-tuan dan puan di sini? Berapa lama? 30 bulan. 717 Masihi hingga 720 Masihi. Beliau khalifah Bani Abbasiyah ke Umayyah? Bani Umayyah.
Umar Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, seorang pemimpin, bukan lagi negara yang kecil, pemimpin sebuah empire yang besar. Jangan main-main. Memimpin sebuah empire yang besar, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi beliau amat bertakwa. Tak ambil melainkan haknya. Haknya pun diambil sekadar perlu. Boleh banyak ni, tapi banyak sangat begitu. Padahal dia ambil semua pun okey, hak dia sebagai khalifah. Tapi aku tak perlukan sebanyak ini. Aku perlukan hanya cukup sekadar ini. Lainnya, bakinya, pulangkan kepada Baitul Mal. Masya Allah. Kisah Umar Abdul Aziz, kisah-kisah yang pelik. Kita diceritakan sebagaimana disebutkan dalam kitab, jika menggunakan artinya lampu lah. Lampu untuk negara, dia gunakan lampu. Tapi bila perbincangan peribadi, padam lampu. Yang khas milik negara. Dia nak bincang benda peribadi, pakai lampu sendiri. Allah. Padahal okey saja, kan? Okey saja. Ini suatu kelonggaran untuk pemimpin. Okey saja. Diizinkan. Tapi dia tak mau. Boleh ada pemimpin macam tu? Tak ada pun tak apa. Tak apa. Ini dapat berapa ribu? Semua saya mau. Tak apalah hak dia. Ini, yang ni saya mau. Yang lain yang bukan hak saya pun saya mau juga. Tapi cara cara putar belit. Yang tu yang terkutuk. Semoga kerajaan kita yang baru bukan seperti itulah. Biar kita sebut-sebutkan ini, insya-Allah akan sampai ke sana. Dengarlah, bukan rintihan kami. Dengarlah apa yang Allah mahu. Dengarlah apa yang agama ingin tegakkan. Bukan pandangan kita lagi dah. Ini kehendak agama, kepentingan iman dan takwa, bahaya fahisyah, bahaya mungkar yang menolak keberkatan. InsyaAllah ya. Clear? Maka bila perbuatan melampaui batas berleluasa, fa'anjainahu wa ahlahu, datang azab, tapi kami, kata Allah, selamatkannya, yaitu Nabi Lut dan ahlahu. Kalau ikut Ibn Kathir, ahlahu ni keluarga baginda. Yang lainnya tidak beriman. Kalau ikut Ibn Kathir, ini tafsiran. Ahlinya. Allah selamatkan, kami selamatkannya dan ahlinya. Di sebagian ulama mengatakan ahlinya ini ahli keluarga baginda. Illam ro'atah, kecuali imro'atah, kecuali isteri baginda. Tapi ada yang mengatakan ahlah itu pengikut-pengikut dari kalangan masyarakat. Allah sebutkan sebagai ahlinya, artinya dalam kelompok yang beriman bersamanya Nabi Lut. Dua-duanya okeylah. InsyaAllah ni kisah zaman dahulu. Kita pun tak tahu secara pasti. Tapi yang kita pasti, yang diselamatkan bukan semata-mata Nabi Lut. Tapi ada orang selain Nabi Lut yang Allah selamatkan. Itu kita pasti. Selain daripada baginda, siapakah mereka? Ada yang mengatakan keluarga baginda kecuali si isteri. Ada yang mengatakan orang-orang lain, marhain-marhain yang lain, tapi isteri tidak sekali dengan baginda. Dan inilah yang mengingatkan kita tentang kepentingan suami isteri itu bertakwa. Namun kisah Rasul ini menarik dan ia berkait dengan takdir Allah. Allah takdirkan demikian. Pastinya Rasul memilih yang terbaik, kan? Tapi Allah takdirkan demikian sebagai pengajaran bagi ummah. Jadi kita bincang sekadar itu cukup. Jangan melebih-lebih. Sebab ini Rasul, pilihan Allah.
bila berlaku sesuatu seperti ini, takdir Allah yang ada rahsia yang besar untuk pengajaran tarbiyah pada umat. Takdir Allah bagi Rasul untuk tarbiyah pada umat sampai akhir zaman. Apa yang berlaku ke atas Nabi Nuh, apa yang berlaku ke atas Nabi Lut. Nabi Lut alaihissalatu wassalam, isteri tidak beriman dan isteri dibinasakan. Isteri dibinasakan bersama dengan orang-orang yang binasa. Sebab Allah berkata, kanat minal ghabirin. Kanat, wanita itu dari kalangan yang ghabirin. Ghabirin mengikut tafsiran yang biasa, dari golongan yang tertinggal untuk dibinasakan. Ada ulama mengatakan ghabirin ialah halikin. Ghabirin artinya halikin, artinya yang binasa. Kita gabungkan kedua-duanya itu, nampaknya ia selarilah. Ghabirin mengikut maksud yang awal, maksud asal dalam bahasa Arab, yang tertinggal. Yang tertinggal pasti binasa. Jadi tak lari jauh maksudnya. Dan antara yang binasa, isteri Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Apa yang isteri Nabi Lut buat sehingga akhirnya dia pun tertinggal dan binasa? Tidak Allah sebutkan. Tidak Allah sebutkan. Tapi dalam kitab tafsir ada ulama cuba memberikan perincian tentang hal itu. Dalam kitab Ibn Katsir disebutkan, dia menyampaikan rahsia tentang tetamu-tetamu yang datang kepada Nabi Lut. Tetamu-tetamu itu siapa ya? Tetamu yang datang kepada Nabi Lut, siapa dia? Malaikat. Malaikat datang dalam bentuk lelaki yang sega. Malaikat datang dalam bentuk lelaki yang sega. Maka kaum Nabi Lut yang lelaki melihat lelaki yang sega, mereka nak mendekati secara yang syahwat, lagi jahat. Dan siapa yang beritahu? Sebagian ulama mengatakan inilah antara kemungkaran perbuatan isteri Nabi Lut. Isteri Nabi Lut keluar rumah maklumkan kepada masyarakat lelaki, "Woi, ada tetamu di rumah aku." Itu satu riwayat. Padahal Nabi Lut memberitahu pada isteri, jangan beritahu sesiapa. Dan ada yang berkata bahawa dia terjebak dengan tren wanita memuaskan nafsu sesama wanita. Allahu a'lam bisawab. Bila lelaki memuaskan nafsu sama lelaki, dia pula wujudkan tren lebih kurang sama tapi di kalangan wanitanya. Tapi tak disebut dalam ayat. Tapi yang jelas, orang yang binasa, orang yang terkutuk. Orang yang binasa, tidak diselamatkan bersama Rasul, ialah orang yang terkutuk. Clear? InsyaAllah. Jadi bila kita memilih isteri, InsyaAllah, walaupun kisah Rasul-Rasul, kisah yang special, ada rahsia hikmahnya, tapi iktibar juga untuk kita secara yang umum, ya, kita nak pilih isteri yang baik, yang solehah, yang membantu dirinya dan membantu suaminya. Demikian juga suaminya membantu dirinya dan istrinya untuk menjadi orang yang soleh dan solehah, untuk sama-sama bertakwa kepada Allah, sama-sama tolong menolong ke arah ketakwaan biiznillah, insya-Allah. Okey? Dan akhirnya ayat 84, Allah menceritakan bentuk azab yang menimpa. Wa amtarna alaihim matara. Matara ni hujan. Kami hujaninya dengan hujan. Kami hujani mereka dengan hujan. Jadi fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Lihat. Sekarang dapatlah. Sekarang kita dapat melihat. Sebab itu bila kita baca buku, contohnya karangan Harun Yahya. Buku-buku awalan Harun Yahya ni bagus.
Tapi mutaakhir ini jadi lain pula Harun Yahya kan. Kita doakan Allah selamatkan beliau lah. Kembalikan beliau di atas landasan yang betul. Tapi di peringkat awalan buku-buku Harun Yahya dengan kajiannya dikait dengan Al-Quran cukup hebat. Kesannya, impaknya besar kepada dunia. Antara buku beliau yang saya baca yang bagus ialah buku yang bertajuk Perished Nations. Perished Nations. Negara-negara yang binasa. Negara-negara yang binasa. Dihubung kaitkan dengan ayat-ayat Quran tentang umat yang binasa. Termasuk kaum Nabi Lut. Dan dikaitkan dengan kajian pakar sains. Dengan penemuan-penemuan berkaitan umat yang binasa ini. Contoh di tepian Laut Mati, Dead Sea. Ada kajian, penemuan berkaitan kota Sodom. Ada kajian berkaitan kota Sodom. Mereka kaji tanah-tanahnya. Sebab Allah kata dihujani. Kemudian dalam ayat yang lain, ayat 82-83 surah Hud, Allah mengatakan kami hujani wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud musawwamah. Jadi kami hujani kaum Lut dengan batu dari tanah terbakar bertubi-tubi. Ada perincian lain dalam surah Hud. Dalam surah ini yang kita baca ini, kami hujaninya dengan hujan. Tak ada perincian sangat. Tapi bila kita perincikan berdasarkan ayat lain, memang dihujani, artinya kalau kaum Thamud dengan Rajafah. Tadi kita sebutkan Rajafah, gegaran, gempa. Tapi ayat Quran tentang kaum Lut, azabnya dalam bentuk seperti hujan. Dihujani dari langit. Artinya datang dari atas. Itu sama. Tapi ada perincian dalam surah Hud. Surah Al-A'raf dihujaninya. Artinya datang azab seperti hujan. Dalam surah Hud datang seperti hujan. Tapi hujan itu bukan hujan air biasa. Tetapi hijarah, batu. Min sijil, dari tanah terbakar. Yang datang bertubi-tubi. Pum, 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 pum. Ada kajian pakar yang mengkaji, yang mengatakan daripada kajian tanah di kawasan tepian Laut Mati itu, didapati tanah itu seperti tanah dari gunung berapi. Jadi berkemungkinan ketika azab itu datang, ia datang dalam bentuk letupan gunung Merapi yang melontarkan kepada mereka batu-batu panas. Nampak munasabah di situ, selari dengan ayat. Ada kajian. Itu dalam buku Perished Nations. Okey? Lihatlah, sekarang kita dapat melihat ada kajian seperti yang saya sebutkan rojokan Perished Nations. Begitulah balasan bagi mujrimin, bagi golongan yang berdosa. Jadi kita pohon kepada Ilahi, jadikan kita golongan yang tunduk, bertakwa, tunduk kepada Ilahi, melaksanakan perintahnya dengan damai, bahagia, di jiwa penuh keikhlasan, dan semoga dengannya biiznillah kita selamat sejahtera di dunia sampai biiznillah ke akhirat nanti, insya-Allah, biiznillah. Okey, dapat sesuatu pada petang ini? Hasil kajian ayat-ayat berkaitan dengan kaum Nabi Lut yang mengamalkan al-fahishah, iaitu homoseks. Mereka golongan gay yang akhirnya diazab dengan hujan batu yang datang dari langit. Hancurlah mereka di tepi Laut Mati. Okey, InsyaAllah. InsyaAllah minggu hadapan kita pergi ke Madian. Minggu hadapan kita pergi ke kota Madian.
Siapa di kota Madian? Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Minggu hadapan kita ke kota Madian. Di sana Allah utus Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. InsyaAllah. Allahu a'lam bisawab. Okey, clear? InsyaAllah. Okey, kita ambil sedikit dari kitab Minhaj. Ilmu tasawuf kita petang ini dari kitab Minhajul Abidin. Alhamdulillah. Kita berbicara tentang siapa dari kitab Minhajul Abidin. 2-3 minggu ini kita bercakap tentang siapa? Tentang golongan yang gurur. Ghin, ro, waw, ro. Tentang golongan yang gurur. Golongan yang terpedaya, tertipu. Siapa golongan tertipu yang pertama yang telah kita bicarakan? Siapa masih ingat? Golongan yang tertipu yang pertama disebutkan Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Bukan dalam kitab Minhaj. Tapi dia ambil dari kitab Ihya sebahagian daripada kenyataan Al-Ghazali tentang Al-Ghurur dimuatkan dalam Minhajul Abidin untuk sedikit perincian. Bahagian pertama tentang Al-Ghurur, Al-Ghazali fokus kepada ahli ilmu. Golongan ilmuwan, ulama yang terlampau memberi tumpuan kepada ilmu-ilmu zahir dan mengabaikan ilmu-ilmu batin. Ilmu tentang ikhlas, ilmu tentang akhlak, cakap jangan menipu, jangan mudah label orang, fitnahkan orang. Itu para ulama pun boleh tertipu. Dia hanya bercakap tentang hukum hakam, tapi kejiwaan dia abaikan. Dia bukan contoh yang baik tentang akhlak Islam. Itu tertipu. Ataupun dia bercakap tentang agama tapi dia tidak beramal dengannya. Maka dia tertipu dengan ilmunya. Dia merasakan dia sudah hebat dengan ilmu. Padahal dia makhluk yang fasik. Maka itu golongan tertipu. Peringatan pada saya, peringatan pada kita. Belajarlah sungguh-sungguh. Tapi ingat, ilmu ini untuk mengesahkan ibadah yang zahir. Tapi yang agak lebih penting ialah ibadah yang batin. Berkaitan dengan ikhlas, berkaitan dengan akhlak. Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, sebenarnya akhlak ini, dia satu unsur yang berada dalam takwa. Tetapi dipisahkan oleh Nabi untuk menampakkan bahawa dia satu unsur dalam takwa, tapi dia amat penting. Sebab itu baginda berkata, orang yang masuk syurga disebabkan dua. Takwa dan akhlak mulia. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, sebenarnya takwa dalamnya ada akhlak mulia. Terangkum sekali. Tapi disebabkan akhlak ini penting sangat, maka ia disebutkan bersendiri sebab kepentingannya. Tapi sebenarnya dia sebahagian daripada akhlak yang mulia. Orang berakhlak mulia, dialah orang yang bertakwa. Tak dapat dipisahkan. Dia jaga mulutnya, dia jaga hatinya, dan semua yang berkaitan dengan akhlak. Jadi orang ilmuwan yang lupa tentang akhlak, cuma bercakap tentang hukum hakam yang lahiriah saja, mereka tertipu. Sebab itu sering kita ungkapkan, jangan tertipu dengan panggilan tuan guru, jangan tertipu dengan panggilan ulama, jangan tertipu dengan serban tinggi, selepang di bau, celah, janggut. Semua itu okey, tapi jangan tertipu. Sebab Al-Ghazali peringatkan, orang-orang seperti ini boleh tertipu. Dan kita tertipu dengannya. Kita tertipu dengan dia, kita nak mencontohi dia. Dia boleh kata orang, kita pun bolehlah kita ikut tok guru kita. Bahaya kan? Dia boleh maki orang, artinya bolehlah maki orang. Saya bersyukur ketika di Mesir, didikan yang saya dapat, jangan tertipu dengan tuan guru,
Jangan tertipu dengan orang yang dipanggil ulama, Daniel. Jangan tertipu dengan ustaz dan ustazah. Dan jangan tertipu dengan serban. Jangan tertipu dengan janggut. Di saya pun sejak itu duk pakai songkok ya, tak orang pakai serban. Nak bagi nampak saya normal person. Saya bukan dihadiahkan serban pada saya. Terima kasih. Ambil baliklah, you pakai. Saya pakai ini cukuplah. You layak pakai serban. Saya tak layak. Saya sebut begitu dengan senyuman. Inilah saya. Biar saya jadi saya. Didikan di Mesir menekankan jangan terpedaya dengan semua itu, Daniel. Tapi ilmu itu, bila dengar ilmu, walaupun serbannya tinggi, jangan pakai. Kecuali ada rojokan. Metodologinya betul. Itu yang saya dah ulang sekarang. Yang saya dah ulang. Rizal dah ikut sekian lama. Itu yang saya ulang. Cikgu dah ikut sekian lama. Itu yang saya ulang. Dan lain-lainnya. Itu yang saya dah ulang-ulang dengan nas, dengan dalil. Nas dengan dalil menggunakan metodologi yang betul. Jangan tertipu. Sehingga kita terikut dengan sesuatu yang palsu. Dengan sesuatu yang tidak kuat. Semata-mata kita terpedaya melihat zahiriah yang hebat. Saya diperingatkan itu. Apa kitabnya? Apa rojokannya? Tapi sekarang mula lebih memahami bila baca kitab Ihya Ulumuddin, baca kitab Minhaj. Guru yang memperingatkan saya itu rupanya ini basisnya. Al-Ghazali pernah mengatakan ada orang yang nampak zuhud, nampak alim tapi kematiannya teruk. Kita baru kan bincang bab itu sebelum ini dalam kitab Minhaj. Ini dia bab orang yang tertipu ialah orang ahli ilmu, sebab antaranya telah kita sebutkan tadi. Jadi kita mau ilmu yang zahir dan yang batin. Itu telah kita sebut. Saya berulang-ulang kali sebab nak biiznillah, nak sama-sama kita lekatkan ini pada minda dan jiwa kita. Ini dia yang kita cari. Kita tak mau terpedaya dengan manusia yang digelar dengan gelaran yang hebat, tapi sebenarnya memperdayakan. Golongan yang kedua yang tertipu, siapa dia? Ahli ibadah. Ahli ibadah. Dalam kitab Ihya panjang yang diambil untuk Minhaj ini, sebahagiannya saja disebutkan, antaranya orang yang pentingkan yang sunat saja. Fardu lebih kurang. Sunat pulun. Saya pernah berjumpa orang ini di Mesir. Musim Ramadan dia punya jaga sembahyang sunat tengah malam. Subuh tak bangun. Saya jumpa tu. Apa yang Ihya sebut, saya jumpa tu. Musim Ramadan kami tidur, sana ada musim panas kan. Nak tidur awal tak boleh, panas. Jadi beribadah, yang sembang, yang rajin beribadah. Kita fokus pada yang rajin beribadah. Sembahyang sunat, baca Quran. Dekat subuh dia tidur. Dah letih buat benda sunat, dekat subuh dia tidur. Dan kita tanya, dia orang agama. Itu yang jadi saya teringat sampai sekarang ni. Dia belajar, dia Azhar, dia belajar, dia orang agama lah, orang ustaz, orang agama. Bukan orang tak kerti macam saya ketika itu. Saya baru nak belajar, baru nak start. Dia orang panggil ustaz. Ustaz, nak subuh dah? Tak apa. Dah banyak dah beramal tadi. Subhanallah. Tak boleh terima langsung. Yang you buat tadi sunat. Yang subuh ni 2 rakaat. Tapi 2 rakaat sahaja. Tapi wajib, fardu besar. Yang tadi you buat tadi banyak mana pun sunat. Betul kata Al-Ghazali. Punya kuat beribadah tapi tertipu. Dia pulun pada yang sunat. Sebab tu seringkali bila saya bercakap, saya kata hari ni bila kita mendidik, tekan pada yang fardu dulu.
Jangan duk tekan sunat duha, sunat tahajud. Jangan cakap bab tu dengan adik-beradik. Jangan tekan bab tu dulu. Tekan sembahyang fardu, jaga. Sebab ramai itu pun tak jaga. Subuh bangun. Ramai subuh pun tak bangun. Mungkin yang duk sembang banyak kat media sosial lepas pilihan raya tentang Islam, minta simpan, tapi mungkin subuh pun tak bangun. Ya? Jadi itu dulu. First thing first. Al-Ghazali kata, mementingkan sangat benda sunat, tapi meremehkan benda fardu. Ada tu. Okey. Ada pula orang yang punya jaga. Contohnya dalam semayang punya jaga sebutan, makhraj. Sehingga melampaui batas, sehingga melahirkan was-was, sehingga yang fardu itu pun tidak sempurna. Yang fardu sejam. Sebab duk jaga ni makhraj. Dinas siratal mustaqim. Siro. Bagi belakang siratal ladzina an'amta alaihim. Sejam. Saya dapat kes kaunseling beberapa orang yang seperti itu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga yang tertipu. Ahli tasawuf yang banyak bercakap tentang sufi. Kata Al-Ghazali antaranya yang bercakap tentang makam makrifat. Makam tinggi, tapi sebenarnya kata Al-Ghazali hanya kalimat-kalimat yang mereka sebut. Tapi perangai mereka fasik. Kita pentingkan makrifat. Apa dia makrifat? Tapi sebenarnya mereka itu, kata Al-Ghazali, fasik. Sambung sikit. Mereka mendakwa mereka sudah sampai dekat dengan Allah, maqam muqarrabin. Padahal mereka itu fasik dan munafik. Takut kita dengar perkataan Al-Ghazali. Mereka mendakwa mereka muqarrabin, maqam makrifat. Tapi kata Al-Ghazali, bohong, mereka fasik dan munafik. Otaknya miring, dungu, tertipu. Sebab apa? Sebab benda basic agama pun mereka tak faham. Mereka duk bincang beberapa kalimat yang tertentu yang Tok Syekh berikan dan mereka tertipu mengatakan mereka boleh bercakap kalimat itu, mereka sudah tinggi. Padahal mereka fasik, otak miring, dungu, tertipu, kata Al-Ghazali. Dan ada golongan yang menghabiskan waktu dalam mujahadah, mendidik akhlak, membersihkan diri, itu bagus. Akan tapi terlampau mendalam, itu pun bahaya. Terlampau mendalam sehingga tak habis-habis nak mencari keaiban diri, sehingga mereka menjadi seperti orang yang hendak pergi beribadah haji, tapi tak jadi buat haji sebab takut nanti haji tak sah. Kan? Contoh, nak pergi buat haji, satgi ibadah tak terima, akhirnya tak buat haji langsung. Punya menghalusi. Saya satu ketika tu bila berada di masjid tertentu, nak sembahyang berjemaah, mereka satu grup datang lewat. Yang dah selesai mereka datang lewat. 10 orang. Saya terkejut, duk tolak jadi imam. Tolak seorang jadi imam. Oh, ana tak boleh. Ana banyak kekurangan. Tolak lagi seorang jadi imam. Ana pun banyak kekurangan. Tolak jadi imam. Saya duk terpegun tengok. Di hati, pilah seorang. Akhirnya apa jadi? Depan mata. Semua sembahyang sendirian. Akhirnya semua sembahyang sendiri. 10 orang. Allahu Akbar. Puas hati. Dah semua. Ana kekurangan.
Memanglah semua kekurangan. Tapi seorang pergilah dalam kekurangan, insya-Allah kita buat sebaik mungkin dengan hatinya ikhlas, Allah terima. Lebih kurang begitulah maksud Al-Ghazali. Kena tipu semua, terpedaya semua oleh iblis dan syaitan. Kan? Clear? Tadi insya-Allah minggu depan golongan keempat yang tertipu. Siapa mereka? InsyaAllah minggu hadapan. InsyaAllah. Alhamdulillah, okey. Jeff, ada apa Jeff? Ada soalan? Saya seminggu dua ini tak berminat sangat nak jawab soalan. Tak ada, Alhamdulillah. Tambah soalan politik, lagilah tak mau jawab. Rasa kongkong, tak apa nak selesa nak jawab. InsyaAllah kita doakan kebaikan untuk Malaysia. Astaghfirullahalazim. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma ighfir lana dhunubana وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah.